sama, tetapi menggunakan susunan ayat yang berbeza. Para pelajar seharusnya bijak dan tahu maksud yang ingin disampaikan dalam sesuatu ayat tersebut. Kenal pasti jenis-jenis ayat seperti ayat penyata, ayat perintah atau ayat tanya. Gunakan kaedah kata tanya iaitu apa, siapa, bila, mengapa, bagaimana, di mana. Contoh ayat sama maksud. Ayat contoh, Puan Noraini memberitahu Siti Aisyah bahawa dia akan membawa Rafizul berjumpa dengan doktor esok. Jenis ayat iaitu ayat penyata. Kata tanya. Siapa iaitu Puan Noraini kepada Siti Aisyah. Apa iaitu membawa Rafizul berjumpa dengan doktor. Bila iaitu esok. Ayat sama maksud dengannya, saya akan membawa Rafizul berjumpa dengan doktor esok, kata Puan Noraini kepada Siti Aisyah. Contoh ayat sama maksud. Ayat contoh, ayah melarang Firash bermain di jalan raya. Jenis ayat iaitu ayat larangan. Kata tanya, siapa iaitu ayah kepada Firash. Apa melarang Firash bermain, di mana, di jalan raya. Ayat sama maksud dengannya, usah bermain di jalan raya, kata ayah kepada Firash. Contoh ayat sama maksud. Ayat contoh, ayah menyuruh abang mengambil pakaian itu petang ini. Jenis ayat perintah. Kata tanya, siapa iaitu ayah kepada abang. Apa iaitu menyuruh mengambil pakaian. Bila iaitu petang ini. Ayat sama maksud dengannya, tolong ambil pakaian itu petang ini, kata ayah kepada abang. Contoh ayat sama maksud. Ayat contoh, mendermalah kepada anak yatim di rumah anak yatim itu, kata Cikgu Rosdi kepada ikhwan. Jenis ayat iaitu kata perintah. Kata tanya, siapa iaitu Cikgu Rosdi kepada ikhwan. Apa iaitu menderma kepada anak yatim. Di mana iaitu di rumah anak yatim. Ayat sama maksud dengannya, Cikgu Rosdi menasihati ikhwan supaya memberikan derma kepada anak yatim di rumah anak yatim itu. Contoh ayat sama maksud. Ayat contoh, ketupat nasi dan rendang daging yang dibuat oleh Mak Limah ini sungguh enak, kata Zahra kepada Dalilah. Jenis ayat iaitu ayat penyata. Kata tanya, siapa iaitu Zahra kepada Dalilah. Apa iaitu ketupat nasi dan rendang daging. Ayat sama maksud. Dengannya, Zahra telah memberitahu Dalilah
tentang keenakan ketupat nasi dan rendang daging yang dibuat oleh Mak Limah. Contoh ayat sama maksud. Ayat contoh, Encik Bahrin mengucapkan tahniah dan selamat maju jaya kepada Encik Zulkifli yang telah dinaikkan pangkat. Jenis ayat iaitu ayat penyata. Kata tanya, siapa? Iaitu Encik Bahrin kepada Encik Zulkifli. Mengapa? Iaitu ucapan tahniah kerana dinaikkan pangkat. Ayat sama maksud, dengannya kata Encik Bahrin, tahniah Encik Zulkifli kerana telah dinaikkan pangkat dan selamat maju jaya. Contoh ayat sama maksud. Ayat contoh, Suruh Mariah berjumpa dengan saya di perpustakaan selepas waktu persekolahan, kata Cikgu Syafina kepada Zuraida. Jenis ayat iaitu ayat suruhan. Kata tanya, siapa? Iaitu Cikgu Syafina kepada Zuraida. Di mana? Di perpustakaan. Bila? Selepas waktu persekolahan. Ayat sama maksud dengannya, Cikgu Syafina menyuruh Zuraida memberitahu Maria supaya berjumpa dengannya di perpustakaan selepas waktu persekolahan. Latihan ayat sama maksud. Soalan 1. Diana menyelesaikan kerja yang diberikan oleh Cikgu Ali dalam masa setengah jam sahaja. A. Semua kerja yang diberikan oleh Cikgu Ali setengah jam yang lepas telah disiapkan oleh Diana. B. Kerja setengah jam itu akan diselesaikan oleh Diana seperti yang diarahkan oleh Cikgu Ali. C. Dalam masa setengah jam, kerja yang diberikan oleh Cikgu Ali dapat disiapkan oleh Diana. D. Kerja yang diberi oleh Cikgu Ali telah setengah jam yang lalu disiapkan oleh Diana. Sila semak jawapan murid-murid. Latihan ayat sama maksud. Soalan 2. Pemuda itu dilanggar motosikal semasa dia hendak melintas jalan raya. A. Jalan raya yang dilintasi oleh pemuda itu sering berlaku kemalangan yang membabitkan pejalan kaki dengan motosikal. B. Jalan raya yang dilintasi oleh pemuda itu sering berlaku kemalangan yang membabitkan motosikal dengan motosikal. C. Semasa pemuda itu hendak melintasi jalan raya, dia terlanggar motosikal. D. Semasa pemuda itu hendak melintasi jalan raya, dia dilanggar motosikal. Sila semak jawapan ya, murid-murid. Latihan ayat sama maksud.
Soalan 3. Zaman remaja merupakan satu tempoh kehidupan yang diselubungi oleh harapan, cabaran dan ketegangan yang tertentu. A. Masalah ketegangan telah menyebabkan remaja tiada harapan dan cabaran dalam kehidupan. B. Harapan, cabaran dan ketegangan merupakan masalah biasa dalam tempoh kehidupan alam remaja. C. Remaja diselubungi cabaran dan harapan kerana ketegangan dalam kehidupan. D. Zaman remaja mesti menghadapi pelbagai harapan dan cabaran yang menyebabkan kerungsingan. Sila semak jawapan murid-murid. Latihan ayat sama maksud. Soalan 4. Akhlak yang baik merupakan manifestasi jiwa yang murni. A. Jiwa yang murni ialah gambaran perlakuan yang mulia. B. Jiwa yang murni sebati dengan akhlak yang sempurna. C. Kemurnian jiwa sentiasa bersama akhlak yang sempurna. D. Kemurnian jiwa tidak seiring dengan perlakuan yang sempurna. Sila semak jawapan ya, murid-murid. Latihan ayat sama maksud. Soalan 5. Dalam era ledakan maklumat dan revolusi teknologi, keperluan untuk menuntut ilmu sebanyak yang mungkin sudah menjadi begitu penting. A. Ilmu tidak sepenting ledakan maklumat untuk menjadi orang yang berjaya. B. Ilmu pengetahuan sangat penting dalam era ledakan maklumat dan perubahan teknologi. C. Teknologi maklumat tidak terlalu mementingkan ilmu pengetahuan yang banyak. D. Revolusi teknologi dan ledakan maklumat adalah sama dengan ilmu pengetahuan. Sila semak jawapan murid-murid. Sekian dulu daripada cikgu. Diharapkan murid-murid telah lebih memahami ayat sama maksud. Sampai jumpa lagi. Cikgu ucapkan selamat belajar.